Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera lah saya ucapkan kepada semua yang menonton video saya ni. Jadi saya memperkenalkan diri dululah. Nama saya ni Muhammad Syukur Hakimi bin Hassan, iaitu mahasiswa daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang biasanya orang panggil UPSI. Jadi kos yang saya ambil ni iaitu Ijazah Sarjana Muda Geografi dan nombor matrik saya di 2017-2080-744. Okey, jadi hari ni kita nak sembang-sembang bawang sikit lah mengenai tugasan saya ni. Jadi mengenai topik yang saya akan ceritakan, kita akan sembang-sembang hari ni iaitu kegunaan GIS di sekolah. Jadi sebelum tu kita nak terangkan dululah mengenai, saya nak terangkan mengenai apa tu? GIS tu. GIS tu apa? Okey, jadi GIS tu dalam bahasa Inggeris dia adalah Geography Information System. Jadi dalam bahasa Malaysia pula iaitu Sistem Maklumat Geografi. Jadi GIS ni boleh dikatakan sebagai definisi lah kita bagi. GIS ni iaitu sistem maklumat yang diaplikasikan terhadap data geografi atau ruangan yang berupaya untuk mengolah data tersebut ke dalam bentuk yang berlainan serta menghasilkan makna maklumat tambahan dan juga dari segi data-data yang kita perlulah. Jadi kita nak terangkan, saya akan terangkan lebih lanjut mengenai GIS tu, apa dia GIS dan apa ciri-ciri dia. Jadi seiring dengan peredaran masa sekarang ni, kita terkena pada tahun 2020 ni, iaitu negara yang sudah maju, yang moden dan yang diwawarkan kepada kita iaitu dunia tanpa sepadan. Sekarang ni pelbagai teknologi yang dikeluarkan yang boleh orang kata sebagai satu cara yang cukup mudah lah untuk kerja manusia, di mana bagi geografi ni, kita tahu mata pelajaran geografi ni mesti orang akan ingat yang geografi ni kena belajar mengenai peta-peta dunia, kena ingat benua, kena ingat jenis tumbuhan, kena ingat jenis tanah. Tu salah satu benda asas. Kita pergi ke lebih dalam, di mana geografi ni kita akan cari satu data, satu kaedah baru untuk menghasilkan maklumat baru, apa semua tu kan. Jadi dalam sistem maklumat geografi ni, GIS ni kita ada 5 jenis komponen lah. Komponen yang pertama tu iaitu perkakasan, yang kedua perisian, yang ketiga kaedah, data dan seterusnya manusia. Jadi saya akan terangkan satu persatu mengenai komponen-komponen ni. Mengenai perkakasan, mesti semua dah tahu kan perkakasan tu macam mana, apa semua. Tapi kita nak kaitkan dengan GIS ni. Jadi benda yang paling penting untuk GIS ni iaitu perkakasan lah, seperti komputer kan. Kalau tak ada komputer, macam mana nak ada GIS? Jadi secara umumnya perkakasan ni dari sudut yang boleh didefinisikan iaitu teknologi dan juga elemen fizikal yang membentuk sistem elektronik. Yang seterusnya iaitu data. Jadi data ni boleh dikatakan komponen paling penting dalam GIS, di mana data ni kebanyakan GIS direka untuk mengendalikan dua jenis data, iaitu data ruangan dan juga data atribut. Yang tu saya tak nak terangkan secara terperinci. Secara amnya, GIS ni boleh menghubungkan data dengan menggunakan kaedah tertentu seperti sistem pengurusan pangkalan data, iaitu dari kata singkat je NPSD. Maka GIS ni tidak berguna tanpa data. Semua faham ya? Okey. Perisian pula
Perisian ni iaitu perisian JIS ni mengandungi arahan pada komputer yang akan mentafsir tindakan pengguna lah. Di mana perisian ni dia akan memudahkan pengguna untuk buat data, untuk buat peta apa semua. Dia akan memberi kemudahan lah, memudahkan bicara. Dia akan beri kemudahan untuk kita membuat data GIS ni. Manusia pula, seperti saya lah, saya ni manusia yang sedang menonton ni pun manusia juga kan. Jadi memainkan peranan yang sangat penting juga dalam merancang, melaksanakan, mengendalikan sistem dan membuat keputusan berdasarkan output. Jadi kita sendiri yang akan menggunakan GIS ni, akan mencari data-data, akan membuat data tersebut. Kita akan membentuk peta ke, peta saliran apa semua. Jadi yang tu kata tak perlu secara secara manual. Okey, yang seterusnya iaitu kaedah. Di mana kaedah ni dia akan memberi kelancaran dan kejayaan JIS yang bergantung dengan kaedah ataupun metodologi, iaitu metodologi penyelidikan lah kan, yang melibatkan pengguna analisis ni, pengguna analisis data, perisian dan sumber yang dirujuk lah. Jadi keperluan GIS ni dalam pelbagai bidang menyebabkan perisian JIS di pasaran semakin banyak untuk menampung kekosongan yang terdapat dalam disiplin atau bidang yang aplikasikan analisis ruangan. Banyak lagi kita boleh analisis benda-benda lain apa semua. Jadi hari ni kita fokus kita untuk sembang-sembang ni mengenai adakah boleh GIS ni kita masukkan ke dalam PNP geografi di sekolah. Kebaikan dia, keburukan dia, kita sembang-sembang lah mengenai itu. Apa dia kebaikan, apa dia keburukan dia, dan macam mana kita nak atasi masalah keburukan dia apa semua tu kan. Jadi kita akan selanjutnya. Okey, kepentingan GIS di sekolah. Secara umumnya kita tak mengatakan GIS ni masuk ke dalam mata pelajaran geografi ke, kerana GIS di sekolah ni umum. Guru yang pakai GIS ke, pelajar yang menggunakan yang belajar mengenai GIS, ataupun staf-staf yang guna GIS kan. Jadi kita perincikan lagi, kita ambil kepada pelajar. Jadi dalam mata pelajaran geografi ni, boleh tak kita nak letakkan satu lagi tajuk ataupun bab mengenai GIS? Sekarang peredaran masa ni berlalu begitu cepat, jadi kita pun kena berjalan seiring dengan peredaran masa dan kemodenan dan juga kemajuan. Tak perlulah kita berharap kepada belajar daripada buku teks je. Sekarang ni kemudahan-kemudahan di sekolah pun semakin meningkat. Di mana kita ada bilik sumber, ada bilik ICT, dan ada pelajar yang boleh bawa laptop ke sekolah. Jadi boleh dikatakan JIS ni memudahkan pelajar lagi lah. Di mana saya setuju bila GIS ni dimasukkan dalam mata pelajaran geografi. Sebab pelajar-pelajar ni dia perlu belajar lebih lagi daripada zaman dulu dan zaman sekarang ni sangat berbeza. Dulu kita tidak menggunakan komputer untuk belajar. Sekarang ni kita pun dah ada mata pelajaran ICT apa semua kan. Jadi kita boleh terapkan dalam geografi ni ada mengenai kemajuan, berjalan mengenai kemajuan, di mana akan belajar mengenai GIS ni. Jadi pelajar boleh
pelajar pun turut berminat disebabkan ramai pelajar sekarang ni yang suka terhadap teknologi. Di mana teknologi ni seperti saya dululah. Saya dulu saya sangat buta dengan teknologi, tetapi sekarang ni bila saya pergi ke sekolah, ramai yang pelajar yang celik minda mengenai teknologi. Jadi dia tak ada masalah kalau kita ambil satu bab GIS ni, sistem maklumat geografi ni, kita terapkan ke dalam subjek geografi, di mana kita boleh meningkatkan lagi tahap pendidikan seorang pelajar, lagi di mana pelajar akan celik IT. Pelajar tidak lagi bergantung dan tidak bergantung kepada buku teks saja. Jadi cikgu pun memudahkan guru lagi. Itu salah satu daripada kelebihan lah bila GIS ni diterapkan dalam mata pelajaran geografi. Okey, kita dah bercakap mengenai kebaikan, tapi di setiap kebaikan mesti ada keburukan dia. Yang positif ada negatif, apa semua kan. Jadi keburukan GIS ni bila dimasukkan ke mata pelajaran dekat sekolah ni, okey, kita tahu untuk mempelajari GIS ni sangat-sangat lama. Kalau di universiti sendiri pun kita belajar GIS ni 3 jam kredit, di mana dalam masa 3 jam, dan sangat lama untuk kita fahami, kerana kita tahu di sekolah satu mata pelajaran dalam satu masa mengambil masa 45 minit hingga sejam setengah, macam tu je. Tetapi di universiti kita belajar 3 jam. Jadi adakah cukup masa di sekolah ni untuk kita terapkan GIS ni masuk kepada mata pelajaran geografi? Lebih-lebih lagi kalau di sekolah pelajar perlu pindah dari bilik darjah ke pusat ke makmal ICT. Itu pun dah mengambil masa mereka berjalan dari kelas ke makmal ICT, di mana kalau di universiti pelajar terus je pergi kerana sebelum tu tak ada kelas lain apa semua kan. Jadi memudahkan tepati masa. Tapi ni kita kaitkan dengan di sekolah. Jadi boleh ke benda ni masuk ke sekolah? Jadi kita kena cari jalan penyelesaian dia. Ni salah satu apa yang saya fikirkan, tidak berkait dengan mana-mana apa semua pun. Jadi yang saya fikirkan, pelajar sekolah cuma perlu belajar basic je, iaitu asas kepada GIS ni. Jadi basic dia macam mana, nak belajar macam mana. Sebab kalau di peringkat tinggi kita belajar kita akan belajar cara buat peta, kita akan ambil data ni, pergi ke lapangan, cari data apa semua kan. Jadi boleh ke di sekolah ni kita nak buat macam tu? Jadi kita cuma ajar, terapkan sebagai asas kepada GIS sahaja. Kita terangkan mengenai komponen sahaja, kepentingan dia, terangkan lagi dari segi macam mana GIS ni memudahkan urusan kerja pengkaji-pengkaji, macam mana orang buat peta apa semua. Sebab kalau saya sendiri belajar, ia agak sukar untuk difahami dalam tempoh masa yang singkat. Jadi kita akan study lagi mengenai GIS, cari lagi apa cara dia, info dia, apa semua mengenai GIS ni. Jadi boleh ke pelajar mengikuti kelas GIS ni? Jadi boleh sebenarnya, tapi kita kena bagi asas sahaja. Ibarat satu buku GIS ni, kita hanya bagi dia belajar mengenai muka depan sahaja.
itu ibarat saya. Jadi pelajar boleh belajar mengenai maksud GIS dulu kan. Maksud GIS seperti yang saya cakap tadi lah, komponen dia, data-data yang perlu diambil. Tak perlu buat peta dari peta ni ke peta ni, dari peta ni. Cuma ingat sedikit demi sedikit, dan tak perlu pergi ke makmal ICT untuk belajar. Sebab kita boleh letakkan benda ni ke dalam buku teks. Jadi pelajar hanya tengok buku teks ni, apa dan mana yang lebih nak tahu mengenai mendalam, bolehlah cikgu ada masa, guru-guru ada masa lebih sikit, boleh buat PowerPoint ke, tunjuk macam mana cara ni, macam ni, dan apa yang tunjuk ajar tu boleh kita kongsikan kepada pelajar-pelajar. Saya rasanya sembang santai, sembang bawang saya ni berakhir di sini sahaja. Yang mana dapat info tu dapatlah, yang mana tersilap saya tu adalah keburukan dari saya sendiri. Yang baik tu datang daripada Allah. Yang mana kesilapan saya tu saya perbaiki lagi. Saya simpulkan di sini. Secara kesimpulannya, iaitu GIS ni merupakan sebuah teknologi yang sangat penting kepada dunia, kerana dia sangat diperlukan dan fleksibel untuk digunakan dalam pelbagai bidang, bukan khusus kepada geografi sahaja, malah pada bidang-bidang yang lain di seluruh dunia ni. Peranan GIS pula terhadap alam sekitar memangnya penting, kerana ia membantu memberi maklumat berkaitan kesan dan sebagainya untuk dirujuk kepada manusia. Di samping itu juga ia juga penting dalam bidang perancangan bandar, kerana ia akan membantu membantu bagi perancangan bandar ni memberi maklumat berkaitan bandar, kerana membantu memberi maklumat berkaitan yang kesesuaian dan keboleh pasaran sesuatu lokasi di atas muka bumi. GIS bukan sahaja satu benda yang buat peta yang orang kata pisang, bosan apa semua kan, tapi GIS ni memberi satu ciri teknologi masa kini yang memudahkan manusia untuk mencari tempat perumahan ke, untuk membuat satu kawasan ke. Di situ tidak cukup setakat itu saja. GIS ni juga sangat penting kepada ahli perniagaan, kerana di kawasan manakah dia nak letak pengiklanannya, nak meningkatkan tahap jual beli dia dan pemasaran sesuatu produk. Jadi GIS ni tidak semestinya hanya melibatkan penggunaan dalam kalangan geografi. Bukan GIS ni geografi maklumat, sistem maklumat geografi ni disebabkan ada perkataan geografi ni bermaksud dia digunakan oleh mahasiswa yang ambil geografi ke, yang berkaitan dengan geografi, berkaitan dengan peta, berkaitan dengan tanah-tanah apa semua, tapi dia melibatkan kepada umum seluruh, yang akan memudahkan dari segi kemajuan manusia. Boleh digunakan kepada polis sendiri, kawasan mana yang jenayah yang kuat, kawasan mana yang kawasan red zone, kepada ahli hartanah, dan banyak lagi yang boleh kita terapkan GIS ni kepada pengguna-pengguna lah, kata tak semestinya geografi sahaja. Okey, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Apa-apa pun yang mendengar, terima kasih sangat-sangat, dan saya sekali lagi memohon ampun 10 jari, di mana kalau ada salah silap, kalau tak faham, kalau benda tu lari daripada topik, kalau benda tu tak memberi impak yang besar sangat, itu kesalahan saya sendiri.
saya akan memperbaikikan lagi. Dan kalau benda ni memberi manfaat dan info-info yang menarik, saya ambillah ia sebagai satu ilmu, di mana ilmu ni ibarat permata yang menyala bila kita, orang kata, untuk memberi kejayaan. Jadi itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye.